Sangat gembira dan bangga ada di sini malam ni kerana ia bermaksud saya belum ditangkap lagi. Tapi yang lebih bangga, saya lihat sokongan yang cukup kuat, cukup padat kepada satu gerakan yang baru dan satu saat sejarah yang akan dicipta tak lama lagi dengan satu parti yang baru bersama dengan satu gabungan yang baru bagi Malaysia. Ramai rakyat Malaysia kecewa bila kita umumkan bahawa Pakatan Rakyat sudah tidak wujud lagi. Tapi saya di sini ingin menyeru supaya rakyat Malaysia jangan kecewa, kerana sejarah telah pun membuktikan bahawa tiap-tiap kali kita ada satu gabungan parti-parti pembangkang yang baru, tiap-tiap kali kita mencapai tahap kejayaan yang lebih tinggi. Pada tahun 80-an, kita masih ingat ada semangat 86. 46. Saya ni orang muda lagi. Semangat 46 bersama dengan gagasan rakyat. Masa itu pembangkang jadi lebih kuat. Tapi itu pun mencapai sokongan lebih kurang tak sampai 35% daripada undi rakyat. Selepas tu tak wujud lagi. Pada tahun 1999 kita ada Barisan Alternatif. Dan pada masa itu kita mencatat sejarah yang lebih baik lagi. Kita mencapai lebih kurang undi ataupun sokongan ramai lebih kurang tak sampai 45%. Lebih kurang macam tu. Tapi Barisan Alternatif pun pecah juga. Selepas itu kita ada Pakatan Rakyat di mana pada pilihan raya yang lalu 2013 kita mencapai tahap yang paling tinggi sekali dalam sejarah di mana Pakatan Rakyat mencapai sokongan sebanyak 53% daripada rakyat Malaysia. Saya percaya dengan satu gabungan yang baru, kita dalam pilihan raya yang ke-14 akan memecah rekod tersebut. Kita akan dapat mencapai setinggi 60% daripada rakyat Malaysia untuk berjaya kali ini menewaskan Barisan Nasional di Putrajaya. Saya percaya ini akan berlaku kerana krisis dan skandal yang melanda Barisan Nasional terlalu banyak, terlalu besar. Betul. Kita lihat 1MDB. Saya tak nak cerita 1MDB panjang, nanti tak habis-habis. Tapi kita boleh lihat 1MDB sekarang memerlukan bailout yang cukup besar daripada kerajaan. Lubang yang cukup besar yang memerlukan berbilion-bilion ringgit ditabur untuk menampau lubang tersebut. Tabung haji pun tidak dilepaskan. Tanah yang dibeli oleh 1MDB daripada kerajaan dengan RM60 setiap kaki persegi, dia jual pada tabung haji dengan harga apa? RM2,770 setiap kaki persegi. Itu tabung haji saja. Baru 2 minggu lalu Afin Bank pun umumkan beli tanah Tun Razak Exchange daripada 1MDB. Afin Bank dimilik siapa? Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Dia beli tanah daripada Tun Razak Exchange 255 juta dengan harga apa? Ingat harga yang dibeli oleh 1MDB daripada kerajaan RM64. Harga yang dibeli oleh Afin Bank RM4,000 setiap kaki persegi. Mencecah rekod paling tinggi di Kuala Lumpur dalam sejarah.
Malaysia. Ni bukan public bank ataupun Hong Kong bank. Dia orang beli, dia orang beri pasar. Tapi ini Afimbank yang dimiliki oleh lembaga tabung angkatan tentera. Orang Islam dia tak lepaskan, tentera dia tak lepaskan. Tapi orang Melayu di kampung, di Felda pun marah juga. Kenapa dia orang marah? Di Felda kenapa dia orang marah? Semua orang bila Felda disenaraikan di perusahaan Malaysia, Perdana Menteri kata ataupun dia kata beli saham Felda kerana Felda akan untung besar-besar. Ahmad Maslan kata apa? Beli. Kalau beli saham Felda akan kaya-kaya, raya-raya. Orang Felda, 92,000 peneroka Felda. Dia orang beli setiap orang 800 unit saham. Setiap saham harga RM4.45. Sekarang harga apa? Sekarang harga apa? RM1.52. Jatuh 65%. Jumlah kerugian bagi peneroka Felda lebih daripada 250 juta ringgit. Peneroka Felda diminta supaya ambil pinjaman daripada bank untuk beli saham. Tiap-tiap bulan dia orang bayar RM100. Mungkin bagi peneroka saham ni, peneroka Felda ini, saham yang dia orang ada hanya Felda saja. Dia tak ada saham lain. Tiap-tiap pagi tengok surat khabar, buka tengok harga Felda, aduh, habis. So Felda tak ada, 1MDB lubang besar, apalagi GST kena lagi. GST kena kenapa? Kerana ada banyak lubang dalam kerajaan, banyak rasuah, banyak penyalahgunaan kuasa. Sebab itu kerajaan kata tak cukup wang, dia kena ambil wang daripada rakyat untuk menambah lubang-lubang yang dia korek dalam kerajaan. GST 6%. Bila 1MDB dia tak dapat tampal, dia akan tahun depan dia akan umumkan mungkin akan naik 7%. Tak cukup lagi, mungkin satu tahun lagi dia akan umumkan 8%, 9%, 10%. Asalkan kerajaan Barisan Nasional kekal menjadi kerajaan yang berasuah dan menyalahgunakan kuasa, lubang kerajaan akan lebih membesar lagi dan cukai pada rakyat akan kian meningkat. Dan saya rasa ini jelas dicerminkan oleh kemarahan orang ramai, tak kira bangsa, tak kira Melayu ke, Cina ke, India ke, semua marah pada kerajaan sekarang. Semua cara kita nak turunkan Najib sudah tak ada lagi. DPM dipecat, AG dipecat, SB dipecat, semua orang sudah dipecat, PAC dibekukan. Kita hanya ada satu cara lagi. Datangnya 29 hari bulan Ogos, biar semua rakyat yang ada di Selangor keluar ke Kuala Lumpur, tunjuk kepada kerajaan bahawa kita nak Najib undur, kita nak ubahkan kerajaan Barisan Nasional, kita akan tewaskan Barisan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Boleh tak? Boleh tak? Biar Bersih yang keempat menjadi Bersih yang paling gergasi sekali dalam sejarah Malaysia, yang kita menunjukkan kepada semua sedunia kita tak nak lagi satu kerajaan yang rasuah, satu kerajaan yang menyalahkan gunakan kuasa, dan satu kerajaan yang perlu diubah. Terima kasih, salam sejahtera, selamat malam dan salam ubah.